matematik kita yang kedua hari ini kita nak belajar tentang persamaan linear. Okey, persamaan linear. Okey, homework yang cikgu bagi baru ni semua orang dah hantar. Okey. Cuma Syuhada sebab tak join hari ni pun tak pasti sebab dia kata dia masalah lain. Okey, kita bagi peluang lagi lah dekat Syuhada. Okey, hari ni kita nak sambung, okey sikit saja tapi cikgu nak pastikan semua guru muda akan dapat menguasai tentang basic konsep persamaan linear. Okey, sebab dia kait okey, yang sebelum ni homework cikgu bagi last kelas kita hari tu ialah yang menggunakan soalan objektif, right? Iaitu kita guna seesaw tu. Seesaw tu. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung iaitu kita boleh guna seesaw juga tetapi untuk soalan ni adalah soalan yang berbentuk subjektif, okey, bermakna semua pelajar mesti menunjukkan jalan kerja. Okey, jadi seesaw tu tujuannya adalah untuk kita cek jawapan kita betul ataupun sebaliknya. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama kat sini. Okey, misalnya untuk semua rujuk pada kertas yang rasanya semua dah print ataupun dah salin kan? Betul? Betul. Alright. Sebab simple je soalan tu. Okey, so kita mulakan yang pertama Okey, jadi sambil kita bincang tu and then bila dah siap kita bincang, you all tulis teruslah dalam jawapan awak tu untuk updates Okey, jadi contoh kat sini untuk yang A. Okey, kita lihat yang A soalan A. Okey, soalan A iaitu X tambah 2. Ada problem sikit ni. Okey, sekejap. Line rumah saya pun macam itu sikit dah hari ni. Skala tak ada masalah ni. Okey, cikgu stop sharing kita. Dia masalah Okey, cikgu sharing balik. Okey, aku dulu tu. Dia line kurang stabil sikit hari ni. Okey, kita mulakan yang pertama A. Okey, so the first one A kat situ. X. Okey, tambah dengan 2. Okey, sama dengan 6. Okey, sebenarnya kita boleh je shift saw 2 kali tu kan. Okey, tapi kat sini sebab kita nak jalan kerja, cikgu nak awak biasakan, awak tengok, okey, pemboleh ubah yang you nak cari adalah X. Okey, jadi nombor hotline tu kita kena alih. Okey, once you alih, okey, misalnya daripada kiri you alih ke kanan, you menyeberang ni sama dengan jambatan ni, maka tanda pada nombor yang kita bulatkan tadi automatically akan bertukar. So, X, you tulis X sama dengan, okey, berapa ni? Kalau tambah 2 alih sini jadi berapa? 6 tolak 2. 6 tolak 2 iaitu positif 2 dia akan jadi negatif 2. So your final answer ialah X sama dengan berapa 6 tolak 2? 4. 4 Okey. So itu adalah maksud dia lah. Okey, sekarang ni cuba kita tengok untuk soalan yang kedua. Okey. Ni semua simple-simple saja. Okey, kalau kita tekan shift soft, okey, seesaw kita tu, you akan tekan lagu mana? Alpha X tambah 2, alpha soft 6. And then tekan sahaja seesaw. Right. So you will get the same answer. X sama dengan 4. Betul tak? Okey, jadi awak akan ujilah benda tu dah. Okey, kena pastikan betul. Okey, super macam soalan nombor B. Okey, nombor 1B ni. X tolak 9 sama dengan 3. So again, X yang kita nak cari, so yang kita alih adalah negatif 9 ataupun tolak 9. Bila alih dia jadi? Tambah. So 3 tambah 9. Jadi berapa 3 tambah 9? 12. Okey, next.
seterusnya kita pergi pada yang C. C. Okey, untuk C. Okey, untuk C, alright. Operasinya adalah 2x sama dengan negatif 12. Okey, kat sini you tengok pada 2x maksudnya 2 darab x. Okey, jadi kalau kita nak tinggalkan x sebagai dia di sini, maka you kena alih 2. 2 ni adalah 2 darab. Bila you alih, maka dia akan bertukar juga. Bertukar tanda. Kalau tadi tolak jadi tambah, right? Kalau tambah jadi tolak, dia berlawan. So kalau kat sini 2 darab x. Kalau 2 darab, alih kat sini dia akan bertukar jadi apa lawan darab? Bahagi. Okey, sebab tu kita akan per 2. Okey, jadi kat sini negatif 12 bahagi 2. So you dapat berapa? X sama dengan? Negatif 6. Yes, negatif 6. Very good Azim. Okay, next. The last one untuk nombor 1 ni soalan D. Okay, soalan D. Soalan D ni pula you tengok pada, okay check dia sama je konsep dia macam kita belajar sebelum ni. Apa dia macam gaya-gaya sini? You all dengar macam bunyi bising sikit tak? Tak ada. Okay. Pastikan tutup mutekan speaker. Okay, so sekarang ni macam kita bincang sebelum ni juga kita always check dengan ada tak pecahan, ada tak kurungan. Okay, untuk linear pun sama juga yang ini. Okay, you tengok sini x per 6 maksudnya dia ada pecahan. Okay, bila ada pecahan apa yang kita buat? Kita kena darab secara bersilang. Okey, kita kena darab secara bersilang. Okey, so bila darab secara bersilang untuk kita hasilkan in one line, satu baris Okey, so bila you darab secara bersilang, so x ini x didarabkan dengan 3. 3 darab x jadi berapa? 3x. 3x. Okey, sama dengan 2 darab dengan 6. 2 darab 6 jadi berapa? 12. Okey. So kat sini 3 darab x. So nak tinggalkan x sahaja, maka 3 kita kena alih. So bila you alih 3, maka dia jadi apa? Bahagi kan? Berlawan dengan darab tadi. Darab 3, so dia jadi bahagi 3. So di sini 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 dapat berapa? 4. Okay, good. Alright. So maksudnya kita dapat X sama dengan 4. Okay. So again, bila dapat soalan macam ni, dapat jawapan, so you kena tekan seesaw. Seesaw macam biasa. Untuk pastikan jawapan kita tu pasti betul. Okay, boleh? Okay, tu basic sangat Yang one line simple soalan. Okay. Aku teruskan dengan yang maksudnya ikut tahap dia lah. Okay, ikut aras kesukaran Okay, next ialah kita check soalan yang kedua. Kita nak selesaikan persamaan linear juga kat sini. Okay, kalau kita perhatikan kita always check dengan apa? Kita always check ada tak pecahan, ada tak kurungan. Okay, ada tak pecahan, ada tak kurungan. Okay, kita check yang the first baris kat sini dia in one line. Maksudnya tak ada pecahan. Ada kurungan tak? Ada kurungan. Ada kurungan means kita kena kembangkan. Okay, so you have to kembang. Okay, expand this one 3. 3 darab 2. You dapat berapa? 3 darab 2. 6. Okay, 6. Okay, next 3 darab 4x. Okay, positif tambah apa? 8x. Ya betul lu. 3 kali 4 tu. 12. 12 ke apa? X. 12x. Okay, hari ni kita kembang yang the first one 3 kali 2, 6. 3 kali 4x. 3 kali 4, 12x. Okay, sama dengan 3 tolak 2x. Okay. So apa yang kita buat untuk baris yang pertama, kita dah berjaya jadikan dia satu one line yang tak ada bracket.
Tak ada pecahan tadi kan. And then tak ada bracket. Okay. Next step ialah kita nak cari nilai X. Okay. Petua dia macam ni. You just follow, you tengok antara 12X ni, positif 12X dengan negatif 2X. Okay. 12X dengan 2X mana yang besar? 2X. 12X. 12X. Aziz kejut juga cikgu kalau Aziz jawab 12X dengan 2X ni, 2X besar ni. Okay. 12X besar, right? Okay. So, kita akan kekalkan hak besar. Makna hak kecil kena follow. Jadi kita bulatkan hak kecil. Okay, bersama tanda bersama tanda depan dia ni. Okay, kita bulatkan maksud kita kena pindah. Kita kena follow hak besar. Itu je petua je, you ingat. Ingat sampai bila-bila, ngaji sampai bila, sampai peringkat mana pun. Okay, kita kena follow yang besar supaya nanti you belajar kalau X kuasa 2 pun sama, cari nilai yang ada perkali X kuasa 2 tu nilainya besar. So kita akan follow yang besar. Okay, so same to this case, awak pun ambil 12X ni kita kekal sebab dia besar kan. Okay, dia besar, so kita tak boleh nak lawan dia. Kita pun kekalkan dia. Okay, jadi yang you bulatkan ni tadi, you kena alih ke kiri. Bila you alih, tengok cikgu buat tanda ni, kita bulatkan juga kan. Okay, bila tolak, dia jadi berapa sini? Tambah. Ubah kan, ubah tanda. Jadi tambah 2X. Okey, jadi sekarang ni awak dah berjaya asingkan X dengan X. Sekarang ni ambil nombor dengan nombor, dia akan duduk di sebelah yang berlawanan. Okey, 3 memang rumah dia dah salin balik. Okey, ambil 6. Hak duduk sebelah kiri ni kena alih lah. Alih ke sebelah kanan. Okey, pergi dekat gu nombor. Nombor dengan nombor, X dengan X kan. Okey, 6 ni asal sini tak ada tanda. Maksudnya dia positif. Bila you alih ke kanan, okey, sebelah yang bertentangan, maka dia akan bertentangan tanda je. Jadi asal positif sini akan jadi negatif 6. Okey, so far so good. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh Boleh. Alright. Okey, next. Sekarang tekan kalkulator untuk 12X tambah 2X berapa? 12 tambah 2 berapa X? 14X. 14X. Okey, so 14X sama dengan, okey, 3 tolak 6. Berapa? Negatif 3. Negatif 3. Okey, so sekarang ni tekan kalkulator. X sama dengan berapa? Boleh syisah je. Okey. Masuk je nilai 14 alpha X sama dengan negatif 3 tu, dapatkan X. Berapa X dapat? Biar dapat dalam pecahan je dah. Negatif? Negatif 3/14. Ya, negatif 3/14. Okey, semua, okey, guru muda kena tengok sini dah cara cikgu tulis. Negatif 3/14, bila kita menulis jawapan akhir pecahan yang negatif, negatif ni awak kena tulis di tengah-tengah. Okey, maksud dia macam ni Okey, katalah cikgu bagi contoh sini. Okey, sebagai jawapan akhir, you dapat, katalah you dah buat operasi, okey, contoh, okey, katalah you dapat sini 2X sama dengan negatif 3. Okey, contoh kan. Okey, you nak cari X. X sama dengan you dapat negatif 3/2. Naik. Okey, hak cikgu nak highlight kat sini ialah tanda ni. Cara menulis, okey, jawapan akhir yang nilainya negatif. Okey, pelajar-pelajar kena pastikan nilai negatif tu duduk tengah-tengah dah. Okey, contoh X sama dengan negatif 3/2. See? Sebaris kan? Okey, atau contoh lain, negatif 1/2. Okey, atau you dapat X sama dengan negatif 7/8. Okey, maksudnya nilai negatif ni, okey, yang cikgu nak highlight kat sini, nilai negatif ni mesti letaknya sebaris dengan per tadi. Okey, sekiranya pelajar buat jawapan akhir, contoh ni memang satu kesilapan yang biasa calon buat.
Okey, sebab cikgu target awak ni terus SPM lah. Okey. Sebab PT3 pun tak ada kan. Okey. Kita kena biasa selalu dah. Okey, maksudnya kena biasakan bila menulis jawapan negatif ya, yang biasa calon buat, okey, kesilapan Okey, kesilapan untuk menulis jawapan akhir. Okey, antaranya adalah dia tulis X sama dengan negatif 3 per 13 jawapannya. So this answer will be wrong. Boleh nampak tak? Sebagai jawapan akhir. Okey, bila jawapan akhir, jawapan ni sepatutnya kena tulis negatif 3 per dia sebaris 13. So this one should be right. Ni baru betul. Jadi ingatlah ni. Okey, ingat kena amalkan benda ni deh. Alright. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kita teruskan, kita buat tadi. Okey, settle. Okey, kita teruskan soalan yang ketiga. Again, we check ada tak pecahan? Ada pecahan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, ada kurungan? Ada. So, kita selesai kurungan. Okey. So, kita tengok ada kurungan, so kita kembangkan. Bila ada kurungan, kita kena kembang Okey, yang the first expand kat sini, okey, kita salin dulu sebelah kiri ni sebab dia tak berkait Okey, just salin saja. 2x tolak 1 sama dengan, okey, yang sebelah kanan kita kembang 3 darab x. 3 darab x jadi berapa? 3x. Okey, 3x. Okey, 3 darab 5? 15. 15. Itu positif, so positif lah. Positif 15. Okey, so kita dah berjaya buat in one line. Sebenarnya soh sahaja pun dah boleh selesai sebab kita dah berjaya kembangkan ni. Okey, dah buat in one line Okey, tapi cikgu nak you biasakan, okey, nak hasilkan, nak kumpulkan x tadi cikgu kata ikut yang besar nilai dia. Okey, 2 dengan 3 mana yang besar? 3. Maknanya 3 kita kekalkan. Okey, yang kita bulatkan adalah 2. Yang kita bulatkan means that kita kena alih. Okey, bila kita alih asal sini positif, maka kat sini jadi bertukar tanda. Okey, jadi apa? Negatif 2x. Okey, so selesai untuk nilai pemboleh ubah x. Okey, kita dah alih dia satu bahagian yang sama, kumpulkan x. Okey, next kita ambil nombor. Okey, nombor negatif 1 memang rumah dia, so salin negatif 1. Okey, sekarang ni 15. Okey, 15 duduk sebelah kanan, so you kena alih, kumpul sama-sama nombor. So tambah 15 ini jadi tolak 15. Okey, betul? Betul. Okey. Cikgu tak dengar suara Arsyad hari ni. Arsyad ada ke dah? Tengok tu ada. Ada tapi lag cikgu. Lag. Lag. Okey, masalah line ke? Cikgu Shan ni nampak ke dah? Tadi lag sikit. Fizi okey tak Fizi? Fizi kemarin tak boleh join tapi dia tengok video je lah. Okey, tapi cikgu dah share buat cikgu record, so nanti insya-Allah cikgu akan share lah deh. Okey, you tengoklah setakat mana yang boleh sebab cikgu pun faham lah. Okey, masalah line saya pun pagi tadi line masalah juga ni. Ni nampak macam okey sikit dah ni. Okey, 3x tolak 2x. 3 tolak 2 berapa? 1x. 1. So 1x. So tinggal x lah. Negatif 1 tolak 15 berapa? Negatif 16. Negatif 16. Good. Okay. So, biarkan saja jawapan awak X sama dengan negatif 16. Jangan pula baca negatif 16 sama dengan X. Walaupun kita tulis macam ni, sebenarnya sama je maksud dia. X sama dengan negatif 16. Sama. Okay. Jadi, kita dapat macam ni pun. So, kita baca X sama dengan negatif 16. Okay. So, beres kelas? Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan nombor 4. Okey, nombor 4 kita cek ada tak P, pecahan. Ada pecahan? Ada. Yes, ada pecahan. So you kena settle pecahan. Lepas pecahan baru cek K, kurungan. Ada kurungan tak? Ada. Tak ada. Tapi ingat cikgu pesan bila ada dua sebutan, apa yang kita buat?
Letak kurungan. Yes, very good Haziq. So we have to put a bracket here. Kita letak sendiri kan. Okay, supaya kita ingat bila kita darab tu, kita kena darab dia stalker. Stalker maksudnya kalau kat sini group dia adalah group X tolak 2. Nanti bila you letak kurungan, you akan nampak you kena kembang. Right. Kalau kita tak letak bracket, even kalau kita guna calculator directly seesaw, dia akan jadi salah. Jadi the best way is, bila you tengok saja ada dua sebutan, apa cikgu kata dua sebutan? Kalau 2X, satu sebutan. Kalau 2X tambah 1, dia dah jadi dua sebutan. Jadi kita letak bracket first. Okay, so that is your first job, letak bracket. Okay, so sekarang ni kita tengok pecahan. So apa kita buat? Kita darab secara bersilang. Okay, so bila darab kita ambil nombor dulu letak depan. Okay, 3. See, kalau kita letak bracket senang Okay, 2X tambah 1 samakan dengan, okay, darabkan yang 4 pula buat naik atas ni. 4 didarabkan dengan X tolak 2. Okay. Boleh nampak apa yang cikgu buat? Okay, boleh. cikgu cuma ambil kiri kanan darab secara bersilang saja. Okay, now sekarang kita ada kurungan. Right, kita dah berjaya jadikan dia in one line sebab asalnya ada pecahan. So you darab silang, so you dah make it one line. Okay, ni satu baris Okay, second step ialah you tengok ada kurungan. Yes, ada kurungan. Means that you kena kembangkan. Okay, now kita kembangkan class. So the first step here, 3 darab 2X. What did you get? 6X. Okay, 6X. 3 didarabkan dengan 1. This one positive. 3 darab 1. 3. Okay, 3 sama dengan, okay, this one 4. 4 didarabkan dengan X. 4X. Yes, 4X. And the last part is 4 didarab dengan negatif 2. So, negatif 4 darab 2. 8. 8. Okay. Can you follow so far? Boleh? Boleh. Alright. Okay, next step. Okay, next step tengok kita nak kumpulkan X dengan X, nombor dengan nombor. Okay, you see which one yang besar? 6 ke 4? 6. So 6X kekal. Okay, yang kita bulatkan, yang kita kena alih adalah yang kecil iaitu 4X. Okay, so 4X saya bulatkan, so kena letak sebelah kiri. Jadi 4X sebelah kanan alih ke kiri, dia jadi berlawan tanda tolak 4. Yes, negatif 4. Okay, nombor ni memang rumah dia dah, salin saja negatif 8. Okay, nombor go dia adalah di sini tambah 3. Right. So tambah 3 alih sini dia jadi tolak. Okay, lawan dia tolak 3. Okay, next. Okay, 6X tolak 4X. 6 tolak 4 berapa X? 2. 2X. Okay, 2X. Negatif 8 tolak 3. Dapat berapa? Negatif Negatif 11. Okay, betul? Okay, syusyah je lah. Okay, ataupun you tulis sini X sama dengan 2 ni alih sini jadi per kan? Okay, jadi jawapan awak ialah negatif. Ingat bila negatif tadi kena letak sebaris. Negatif 11 per 2. Okay, boleh? Okay, jadi cikgu ulang tadi bila dapat soalan tadi check ada pecahan. Yes, so pastikan kita darab secara bersilang to make it in one line, satu baris. And then bila dah dapat in one line, okay, kita check ada tak kurungan. Okay, bila kita check ada kurungan means that kita kena kembang. So inilah step yang you kembangkan. And then you dapat X ialah negatif 11 per 2 your final answer. Okay, dah salin ke? Dah kan? Okay. Sebenarnya yang the first two step ni yang sangat penting lah untuk pastikan you dapat the rest ni. Sebab apa? Sebab yang kat sini ni you dah boleh tekan seesaw je. Right? Tapi untuk soalan subjektif, okay, contoh soalan macam ni, soalan subjektif, you kena tunjukkan jalan kerja.
Okay, kalau soalan objektif macam kita buat sebelum ni, okay, terus saja tekan je kalkulator dapat lalu. Okay, tak ada masalah. Okay, kita teruskan nombor 5, boleh? Okay. Boleh. Okay, next. Tengok soalan nombor 5 again. Cek pecahan, cek kurungan. Okay, PK. Cek pecahan. Ada pecahan tak? Ada. So X tolak 4/3. Okay, what is your first step? Kalau kita tengok tak ada bracket kan? Okay, kat mana kita nak letak bracket ni? X tolak 4. Okay, X tolak 4 sini 2 sebutan. One more? Tambah 2. X tambah 2. Okay, kenapa? Sebab kita nak darab silang. See? Even kenapa kita letak dekat sini bracket pula for the first one? Sebab bila you nak tekan calculator seesaw nanti kat sini, you have to put a bracket. Kalau tak, you akan dapat jawapan yang salah. So the best way is memang kalau kita tengok lebih daripada satu sebutan, means that sini ada 2 sebutan, so you just put a bracket. Itu lebih selamat Okay, jadi you put a bracket here. Okay, kat sini check ada bracket, tapi check yang syarat pertama dulu ada pecahan. So what you have to do, you kena darab silang. Right. Okay, so salin balik X tolak 4. Okay, bila kita dah buat dia sebaris, kalau kita tak letak bracket pun tak ada masalah sebab kat sini X tambah 2 ni 9/1 kan. Jadi tak ada benda yang perlu didarab lah. Okay, you just put here X tolak 4. Tapi kenapa cikgu letak juga bracket sini? Sebab nanti you nak check guna calculator direct tadi. Takut tak ingat Okay, so sama dengan okay, darab silang sini 3 and then bracket X tambah 2. Okay, so next kita check ada kurungan. Ada kurungan means kita kena kembang. So kembangkan yang the first one ni 3 darab X. What did you get? 3X. Okay, 3X. Next 3 darab 2. 6. So tambah 6. Ni tak berubah Okay, sekarang ni you check 3X dengan X. Okay, yang mana besar? 3X. Okay, bila 3X besar, 3X kekal. Okay, cikgu bulatkan yang kecil X. So X alih sini dia jadi? Tolak. Yes, very good. So tolak X. Okay, 3X tolak X. Okay, nombor salin asal rumah dia negatif 4. Okay, kemudian baru tengok nombor selagi sini ialah tambah 6. Bila you alih ke kiri, dia bertukar. Berlawan tanda, dia jadi tolak 6. Okay, boleh? Okay, next. 3X tolak X berapa? 2X. Alright, good. 2X. Okay, negatif 4 tolak 6. 2. Ya, kedua. Acik tanya Mr. Calculate. Ya, yes. Negatif 10. Okay. So, what is your X? Boleh tekan calculator direct seesaw atau carilah negatif 10. Sini 2 alih mari kod ni dia jadi bahagi kan? Boleh juga ataupun tekan kalkulator terus. Negatif 10 bahagi 2. What did you get? Negatif 12. Ya ke? Negatif 12 tu. Okay, Acik soh kat sini. Negatif 10 alpha soft 2 alpha x. What did you get? Berapa? Negatif 10 alpha soft 2 alpha x. Shift soft. What did you get? Negatif 5. Negatif 5. Atau kalau manual, kita tengok sini kan 2 darab kan? 2 darab x. Bila alih main kod ni dia jadi ke apa? Bahagi. So negatif 10 bahagi 2 jadi berapa? Negatif 5. Okey, jadi sini ialah negatif 5. Okey, jadi sebenarnya cikgu suka nasihatkan awak bila you dah dapat ni kan step ni, you ada pecahan, you darab silang, you ada kurungan, you kembang, you dah selesai step ni. Okey. Okey, dapat in one line ni. Okey, so janganlah buang markah
Okay, lepas dapat kat sini kan jangan buang markah, you just tekan calculator sebenarnya untuk dapat nilai X. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Okay. Sebab ramai calon yang macam tu. Sini this step okay, this step okay. Sampai sini X dah dapat negatif 12 misalnya. Sebab apa? Sebab dia confused. This one is 2X darab. Alif mekok ni dia buat tolak 2. Okay, sedangkan sini darab. Alif mekok ni dia sebaliknya. Asal darab dia jadi bahagi. Okay, jadi untuk selamat sebenarnya syisoh ni lah. Okay, tekan syisoh kita dah. Tekan syisoh, selesai. Okay, jadi kita tak hilang markah. Okay, okay guys, boleh? Boleh. Okay, so kita teruskan lagi. Sekejap. Okay, saya ada 7 soalan. Okay, jadi hak ni cikgu nak tinggalkan untuk awak buat latihan nanti. Soalan nombor 6. Okay, sebab dia sama saja pattern kan. Soalan nombor 6 yang ini nanti you kena tunjuk. Okay, kena hantar. 2 soalan je cikgu nak bagi. Okay, cuma cikgu bagi panduan dulu. Okay, seperti mana yang kita dah bincang sebelum ni, mesti always check dengan ada tak pecahan, ada tak kurungan. Okay, bila kita tengok ada je 2 sebutan, kita letak siap-siap bracket. So that is your first job, you have to put a bracket. Okay, lepas tu check pecahan, ada pecahan darab, sila and then kembang. Right. Okay, so ni tugasan yang pertama awak nanti Boleh kan? Boleh tu. Okay, the second one ialah soalan nombor 7. Okay, cuba tengok soalan nombor 7. Okay, ini juga, okay, sebab cikgu kata 2 soalan ke. Okay, soalan yang kedua ialah, okay, sama juga. Alright, di sini 3 ada bracket. Sebab we always check dengan pecahan, ada kurungan. Okay, pecahan. So di sini ada pecahan per 5. Tapi sini satu sebutan je, 3X. So you tak perlu letak bracket lah, tak perlulah. Okay, jadi yang ada ialah pecahan kena darab secara bersilang. Okay, jadi maknanya step yang pertama ni you just 5 darab dengan 3 situ. You dapat 15 kan? 15 and then X tolak 2 samakan dengan 3X. Okay, next step ialah you check ada bracket, kurungan, so you kembang and selesaikan. Okay, boleh jadikan ni sebagai homework awak? Boleh Boleh. Okay, now. So, seterusnya kita nak pergi kepada modul 3. Okay, modul 3 dia berkaitan dengan yang tadi. Okay, cuma dia ada a little bit perbezaan iaitu topik persamaan linear serentak. Okay, you pernah tak tengok soalan yang macam ni? Dah belajar ke belum? Belajar dah Nurin? Dah kod, ada kod tu. Dah belajar ke? Aisyah? Aisyah pernah tengok tak soalan macam ni? Hitung nilai M dan N yang memuaskan persamaan serentak. Persamaan linear serentak Ada tak? Pernah tak? Pernah belajar tak? Pernah dah? Luqman, pernah dah belajar? Tak. Arsyad? Tak belajar lagi. Tak belajar lagi? Okay, sebenarnya dah belajar. Ada dalam topik tingkatan 1. Okay, dalam persamaan linear serentak, you tengok dia bermula dari tingkatan 1. Nak ceritanya, topik ni sangat penting sebagai basic matematik awak. Okay, sebab tu kita mula dengan algebra tadi. Okay, algebra, lepas tu kita dah clear algebra, kita buat linear. Dah tahu linear, kita kena buat persamaan linear serentak. Okey, dah menguasai linear serentak basic ni, baru kita akan pergi kepada persamaan linear serentak yang berbentuk K-bat. K-bat sikit lah sebab awak tak boleh nak lari daripada K-bat sebab dia semakin banyak persen K-bat yang lembaga peperiksaan tetapkan dah. Okey, dia sentiasa meningkat Nanti masa zaman awak nanti SPM lagi lah 2-3 tahun lagi ni. Okey, dia akan kohort tinggi K-bat dia. Jadi memang kita tak boleh nak lari, kita kena biasakan. Sebab tu basic matematik kita kena kuasai. Okay, now sebenarnya tak susah pun. It's very interesting. Okay, let's say kita tengok, kita bincangkan. Okay, hitung nilai M dan N yang memuaskan persamaan serentak berikut.
Okey. So kat sini cikgu nak share. Kita akan selesaikan soalan persamaan linear serentak ni biasanya kita ada dua kaedah. Satu kita namakan sebagai teknik penghapusan. Okey, penghapusan. Okey, yang kedua adalah teknik penggantian. Okey, penggantian. Okey, tapi untuk modern maths maksudnya bila awak naik tingkatan 4 nanti, tingkatan 4, 5, awak ada belajar, mungkin awak duduk kat kelas sains. Jadi awak akan belajar modern maths, maknanya maths biasa ni. Dan satu lagi adalah matematik tambahan, add maths. Jadi biasanya untuk penggantian kita akan guna dalam add maths. Okey. Untuk matematik moden, cikgu suka syorkan untuk pelajar-pelajar guna teknik penghapusan. Kenapa? Lebih mudah, lebih senang dapat markah. Okey, let's say kita share macam mana. Okey, so soalan dekat sini. Okey, apa maksud penghapusan? Penghapusan maksudnya kita nak hapuskan dia supaya dia jadi kosong. Kosong. Kat sini ada dua pun boleh ubah dia. Satu ialah M, satu lagi adalah N. Right? M dan N. Okey, jadi macam mana kita nak hapuskan? Yang pertama adalah kita kena samakan. Nak samakan yang mana? Samakan sama ada M ataupun N. Okey, let's say macam ni. Awak tengok 4M. Sini 2M. Sama ke tak? Tak sama kan? Okey, macam mana you nak samakan M? Mestilah hak kecil you darab something untuk jadi hak besar. Kalau contoh kat sini 2 kali berapa boleh 4? 2 kan? Tu maksud dia dah. Maksudnya dekat baris yang kedua ni you akan samakan dia dengan 2 kali 2 belakang, maka dapatlah sama M tu tadi. Okey, boleh faham tak? Boleh faham maksud cikgu tak? Okey, contoh kan, kalau you nak you kena follow hak besar kan? Sama je konsep tadi. Jadi 2 ni kecil. You nak jadi besar, maka you kena darab dengan 2. Jadi kena darab 2 belakang. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak samakan M, kita akan buat darab 2 belakang sini. Darab 2. Okey, darab 2 baris yang kedua ni. Semua kan? Okey, maksudnya dia akan jadi berapa 2M kali 2. You akan dapat berapa? 2 kali 2? 4M. Okey, tolak 3 kali 2 dapat berapa? 3 kali 2. N. 6N kan? Okey, sebab kita kali 2 belakang dah. Sebab kita nak jadikan dia 4. Sama macam M. 4M atas ni. Okey. Sama dengan 8 kali 2 berapa? 16. Okey. So ini adalah persamaan baru yang kita bina. Okey, cikgu buat sebagai namakan persamaan lah supaya you nampak, sebab you macam tak pernah buat lagi ni. Satu, this one persamaan. Yang kedua, persamaan yang kedua ni bila kita darab 2 belaka sebab kita nak samakan M, 4M. So you akan dapat persamaan baru. So namanya persamaan yang ketiga dah. Okey, so kita continue balik. Okey, sekarang ni you copy balik persamaan satu. Ni yang kita tak ubah apa-apa tadi kan, sebab kita dah samakan 4M tadi. 4M tambah N sama dengan 2. Okey, sekarang ni semua orang tengok dulu. Okey, cuba hayati. Faham tak apa yang cikgu tulis kat sini? Okey, cikgu ulang balik dah. Okey, kita nak hapuskan mana-mana pun boleh ubah sama ada M atau N. Okey, kita kena samakan salah satu. Okey, jadi tadi kita kata kita nak samakan M. Bila kita nak samakan M, kat bawah ni M untuk persamaan yang kedua ni, M ni 2. Macam mana nak jadi 4? So awak kena darab dengan 2. So apa yang you buat, you tulis dekat persamaan 2 ni, semua sebutan ni you kena tulis darab 2, darab 2, darab 2. Supaya kita ingat apa yang kita kena buat. Okey, bila you darab 2, okey, hasilnya adalah persamaan yang baru, persamaan 3, iaitu 2M darab 2, you dapat 4M. Negatif 3N darab 2, you dapat negatif 6N.
Okey, 8 darab 2 you dapat 16. Okey. So far boleh follow? Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Boleh Aisyah boleh ke? Syuhada? Boleh? Boleh. Okey, now. Cikgu gariskan macam ni, maksudnya sekarang ni cikgu dah boleh mansuh. Kenapa boleh mansuh? Sebab check. M dah sama, right? Nilai M dah sama kan? Bila dah sama kita boleh mansuh. Mansuh maksudnya nak jadikan dia kosong. Okey, cikgu potong. Maksudnya kat sini operasi yang cikgu buat adalah tambah ke tolak supaya jadi kosong. Part M dengan part M. Tolak. Yes. Tapi kita kena hati-hati juga. Ada juga yang satu negatif, satu positif. You kena tambah. Supaya jadi kosong Okey, jadi kat sini 4 positif kan? 4 jadi kena tolak 4 lah. Maka dia jadi kosong. So M dah hapus. Itu maksud penghapusan. Okey, now ambil hak ni pula. N. Okey, ambil kalkulator kira negatif 6 tolak 1. Sebab N sini 1 kan? Negatif 6 tolak 1. Okay, what did you get? Negatif 7. Negatif 7. Yes. Negatif 7 ke apa? 7 N. Yes, very good. Okay, nombor pula 16 tolak 2. What did you get? 14. Yes, very good. 14. Okay, so sampai kat sini sebenarnya kita dah dapat 2 markah. Sedar tak sedar dapat 2 markah. Iaitu markah pertama bila you darabkan 2 sebab usaha awak untuk samakan pemboleh ubah M. Kenapa you samakan M? Sebab you nak mansuhkan dia supaya dia jadi kosong. Right? So you dapat markah pertama kat sini. Markah kedua bila you buat operasi dah mansuh M, so you dapat persamaan, okay, this one negatif 7N sama dengan 14. So you got another 1 mark here. 2 markah dia. Lagi 2 markah. Okay, now sekarang ni bila kat sini negatif 7N sama dengan 14, okay, cikgu tulis siap-siap sini N N sama dengan, okay, satu lagi nilai ialah M, right? M sama dengan. Tapi cikgu tak cari nilai lagi. Okay, now, okay, semua orang on calculator. Okay, cikgu nak awak guna calculator untuk check. Okay, ikut saya deh. Okay, you tekan mode. Okay, tekan mode 3 kali. Okay, tekan mode 3 kali. Dia tubik ke apa? EQN kan? EQN tu maksudnya equation. Okay, you tekan 1, pilih 1. Pilih 1, dia tubik ke apa pula? Unknowns, yes. Dia akan tubik unknowns. Unknowns Okay, unknowns tu pemboleh ubah. Jadi kita tengah cerita berapa pemboleh ubah persamaan kita ni? 2. So you tekan 2. Unknowns 2. Okay, apa dia tubik? Yes, very good. Okay, now sekarang ni follow me. Saya akan bimbing awak. Okay, apa maksud A1? A1, okay, now awak pergi balik dekat persamaan asal kita tadi. This one kan? Persamaan asal Okay, boleh? Okay, apa dia A1? A1 adalah hak duduk dekat baris pertama sebelah M. Sebelah M. Jadi you masukkan nilainya berapa situ? 4. Okay, 4 sama dengan. Tekan sama dengan. Okay, dia tubik ke apa pula? B1. Yes, dia tanya B1 pula kan? Okay, B1 awak tengok kat sini hak sebelah N. Berapa nilai sebelah N tu? Dia tak tulis apa-apa. Maksudnya berapa? 1. Tekan 1. Positif 1 kan? 1. Tekan sama dengan. C1. Lepas tu, dia tubik ke apa pula? C1. C1 ialah nombor kat ujung. Berapa kat situ? 2. 2. Tekan 2. Tekan sama dengan. A2. Okey, dia tubik ke apa pula? A2. Apa maksud A2? Awak kena pergi ke baris yang kedua sekarang ni. A2 adalah hak duduk sebelah M. Berapa nilainya? 2. 2. Masuk nilai 2 sama dengan. Okey, lagi? Apa dia tubik pula? B2. B2 adalah hak duduk sebelah N. Jangan lupa dia ada simbol ke apa ni? Negatif.
Okey, jadi tanda negatif Okey, masuk nilai negatif 3 sama dengan. C2. Boleh? Okey, lepas tu ditubikkan apa pula? C2. C2. Berapa nilai C2? 8. 8. Yes, very good. Okey, sama dengan. Apa ditubik? X sama dengan X sama dengan? 1. Okey, X sama dengan 1. Y? Sama dengan lagi? negatif 2. Negatif? Ya. Dua. Okey, sekarang ni antara M dengan N mana dulu tubik? X ke? X, Y kan? X dulu kan? M ke N dulu dalam alfabet kita? M dulu dah. Jadi tadi X kita berapa? 1. 1. 1. So N kita ialah negatif? Negatif 2. Hak tu dia kena hati-hati sikit sebab apa? Sebab dalam soalan tak semestinya X dan Y. Tapi dalam kalkulator dia akan tubik X dan Y sama-sama. Jadi you kena tengok lah. Sebab tu tadi cikgu follow dah tadi. Negatif 7N sama dengan 14. Cikgu tulis siap sini N. Okay. Lepas tu M. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat X dulu. X ialah 1. Y adalah negatif 2. Betul? Negatif 2. Betul. Negatif 2. So what you have to do maksudnya you akan ambil ikut yang ni lah. Okay, so jadi X1 letak 1 untuk nilai M and N adalah untuk Y, negatif 2. Okay, agak-agak boleh tak? Boleh. Okay, boleh tapi tak mahir lagi kan? For sure lah, baru sekali buat. Okay, now kita akan practice lagi. Sebenarnya it's very interesting, senang sangat Okay, selain daripada kita confirm jawapan kita, kita confirm bahawa jawapan kita tu betul lah. Okay, so totally untuk soalan ni adalah 4 markah. Okay. Okay, let's say kita cuba sekali lagi. Okay, there Salin tak? Dah. There. Okay, hak ni tak payahlah dah. Ni tak payahlah tulis sebab sini cikgu just nak guideline untuk awak Okay, sekarang ni kita buat yang kedua. Okay, untuk lebih mudah, cikgu sarankan untuk yang kedua ni, M ni kita letak siap-siap sini nanti mesti kita dapat nilai X. N ni adalah nilai Y. Dalam kalkulator kan? Kita catat je macam tu. Okay So sekarang ni kita tengok soalan yang kedua. Okay, untuk soalan kedua dia ada beza sikit dengan soalan pertama tadi. Okay, beza dia dekat mana? Cuba tengok sikit. Apa beza kat nombor? Pecahan. Yes, very good Aziz. Fizi dia ada pecahan, right? Okay, dalam maths kalau you perhati semua soalan yang kita settle ada pecahan, memang kita memang tak usir pecahan. Pecahan ni memang masalah, memang tak usir. So kalau kita tak usir pecahan, kita kena darab, kena kali dia, kena pangkah dia. Maksudnya macam tu. So kat sini kita ada pecahan ni 1/2, betul? So masalah kita ialah pecahan ni, penyebut dia 2. Okay. So you tak say 2 ni, apa yang you kena buat ialah you kena kali 2. Bila you kali 2, apa jadi pada 2 kat bawah ni penyebut dia? 1 kan? Okay ni kalau you kali 2, habis dah ni. Betul? Hilanglah pecahan tu. Betul tak? Betul. Kita kali dengan penyebut dia tadi dah. You kali 2. So bila you kali 2 untuk persamaan yang pertama ni you kena kali 2 belakang. Kali 2. 10 ni pun kena kali 2. Jangan lupa untuk kali 2 semua sebutan. Okay. So again this one is persamaan 1, persamaan kedua. Okay, apa persamaan ketiga kita? Persamaan ketiga kita adalah yang kita dah darab 2 ni tadi. Okay, so apa hasil dia kita darab 2 ni? Okay, sekejap cikgu ulang sekejap. Boleh faham ke tak ni? Bila kita nampak ada pecahan, contoh katalah soalan lain contoh. Okay, katalah kita jumpa soalan tu 1/3 X tambah 2Y sama dengan 6 misalnya. Kita tak usir 3 ni kan? So apa kita buat pada 3 ni? Darab dengan 3. Itu maksud dia dah. Makna kita darab dengan 3 sebab kita boleh potong 3. Habislah sini tak ada penyebut.
Tak ada lah pecahan tu. Tapi jangan lupa this one you darab 3, yang lain pun mesti darab 3. 3 juga. Itu je yang kena ingat. Okay, now kita continue untuk soalan ni. Okay, berapa persamaan, apa persamaan baru kita, persamaan 3 kita? Ni 2 tadi habis dah. Okay, tinggal berapa M? M. M saja kan, ataupun 1 M ya. Okay, ikut keselesaan awak lah. Okay, cikgu buat M saja. M tolak 3 kali 2. Dapat berapa tu? 6. 6. Okay, 6 N sama dengan 10 kali 2. 20. Yes, 20. So, you dapat markah yang pertama sebab you dah berjaya mengubah dan menyamakan. Okay, kita usaha menyamakan N. Kenapa cikgu kata menyamakan N? Sebab cuba you salin persamaan asal yang kedua ni. 5M tambah 6N sama dengan negatif 8. Ni persamaan yang kedua tadi cikgu salin. Cek sama tak nilai N? Tak. Nilai N sama tak? Tak. Ni N, 6N, 6N ke? Samalah, maksudnya kita dah boleh mansuh. Itu tujuan dia. Okey, sekarang ni bila tengok ada 6N, tak usah caralah negatif positif ni. Sebab itu adalah cuma operasi saja. Lepas ni kita cek apa operasi dia nak masukkan. So this one 6N, this one pun 6N. So cikgu gariskan kat sini. Okay. So apa operasi supaya you boleh masukkan negatif 6 dengan 6? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okay, cuba cek dah. Negatif 6 kalau tolak 6. Dapat tak kosong? Dapat negatif 12. Ya, betul Haziq. Maksudnya kat sini kita kena Tambah. tambah. Jadi negatif 6 tambah 6, so you akan dapat 0. Right? Okay, jadi kita boleh masuklah sini. Okay, now maksudnya yang lain, okay, yang lain ikut ugu dia, you kena tambah belakang. So contoh kalau M. M tambah 5M. Okay, 1 tambah 5 berapa? 6M. Alright, 6M sama dengan, okay, 20 tambah negatif 8. Tekan kalkulator directly. 20 tambah negatif 8. What did you get? Berapa you ni? 12. Yes, 12. Okay. So you got 1 mark for this step. Dapat markah yang kedua. Okay, next step dah ni maknanya kita just dah boleh tekan calculator. Okay, you just follow this one, tekan dulu sini M, maka tulis siap-siap M. Lepas M mesti N. N. Jadi ingatlah M tadi adalah X, N tadi adalah Y, right? Okay, now class, sekarang ni tekan calculator. Okay, so kalau you tak say ambil yang ada pecahan, you ambil hak kita dah ubah Y ni deh. Dia boleh je mana-mana sebenarnya. Okay, sekarang masuk balik mode. Okay, follow balik langkah kita yang tadi. Okay, mode 3 kali. EQN 1, unknowns 2. Okay, masukkan nilai A. Okay, kalau tak say pecahan, kita ambil sini sebelah kau kita ambil ni. Okay, A1 berapa? A1 1, B1 6. jangan lupa ni. Ni tanda depan ni. Negatif. Negatif 6 Okey, semula A1 1, B1 negatif 6. C1 20. And then dia tanya A2. A2 5. 5. Yes. B2 6. C2 Negatif 8. yes, negatif 8. What did you get? Berapa X, berapa Y? X2. X2. Okay, Y? Negatif 3. Negatif? 3. Negatif 3. Negatif Okay, negatif 3. Okay, selesailah tugas awak. So, you dah dapat 4 markah. Ni markah N markah nilai. 4 markah kesemuanya. Susah ke? Hmm. Boleh follow tak? Boleh.
Boleh. Kalau you buat latihan memang boleh. Okay, kita try satu lagi soalan. Okay, dah salin ni? Dah. Dah. Okay, next kita pergi kepada ada tak nilai X terus. Okay. Alright, kita tengok soalan nombor 4. XY terus. Tidak MN. Tapi semua sama je deh. Kalau contoh macam nombor 3, PQ kan? PQ sama juga. You just letak kat sini siap-siap. Oh, P ni nanti nilai X. Q ni nanti nilai Y. Sebab dalam kalkulator ada XY sahaja. Okay? Boleh kan? Okay, so kita tengok soalan nombor 4. Ada pecahan Okay, ada pecahan nombor 4. Okay, semua orang tengok nombor 4. Ingat ada pecahan, kita tak save pecahan, so kita kena darab dengan penyebut dia kan. Okay, hak ni persamaan 1, hak ni persamaan yang kedua. Sekarang persamaan kedua ada pecahan, so what you have to do here? Darab dengan berapa? Darab 3. Darab 3. Okay, so darab 3 maksudnya setiap sebutan ni darab 3. Okay, cikgu tulis siap-siap sini darab 3. 2 ni pun darab 3. Okay, so far okay? Jelas? Okay, now sekarang ni tulis persamaan baru awak yang you darab 3 semua ni. Okay, bila you darab 3, this one penyebut habis. Right, tak ada pecahan. Okay, so tinggal berapa kat sini? 1X kan? X tolak berapa? 3Y. 3Y. Next, sama dengan? 6. Yes, very good Aziz. Okay, this one. Siapa jawab tadi? Fizi Okay. Markah yang pertama. Sebab awak dah berjaya membentuk persamaan baru, you dah hilangkan pecahan tadi. Okay, semua orang dapat markah pertama? Boleh? Boleh? Boleh Okay, now salin yang asal iaitu persamaan 1. 2X tambah 3Y sama dengan 9. Okey, ini adalah persamaan kedua. Okey, cek. Y, 3Y dah sama. Kita dah boleh mansuh. Okey, apa operasi nak mansuhkan dia? Cek molek situ. 1 negatif, 1 positif. Macam mana nak mansuh? Tambah ke tolak? Tambah. Okey, letak sini tambah tambah. Okey, now tambah. Ikut gu dia. X tambah 2X. What did you get? 3X. Okay, 3X sama dengan 6 tambah 9. What did you get? 15. Yes, 15. Okay, you got markah yang kedua. K1 yang kedua. Okay, next step apa kita buat tadi? Tekan calculator. Right? Okay, cikgu tulis siap-siap sini nilai yang akan dapat ialah X dulu and then Y. Sebab kita follow ni Kalau sini dalam sebutan X, kita tulis siap-siap X. Okay, kalau lah sini X, berapa X and then berapa Y, you cari daripada kalkulator, ulang langkah tadi iaitu tekan mode 3 kali, EQN 1, unknowns 2. Okay, ganti sekarang ni berapa nilai A1. Kita ambil yang tak ada pecahan senang nak baca, senang nak masuk dalam kalkulator. Okay, A1 berapa sini? 1. B1? B1 negatif 3. C1? 6. Okay, B. A2? 2. B2? 2. 3. 3. C2? 9. 9. Siapa nak bagi jawapan? Berapa X? X 5. X5. Okey, berapa Y? Negatif 0.3. Okey, negatif 3. 0.3. Okey. Untuk persamaan linear boleh bagi dalam perpuluhan, tak ada masalah. Ataupun you nak buat dalam pecahan. Kalau dalam pecahan kena tekan shift kan. Tekan balik A, B per C, you dapat berapa? Negatif? 1/3.
Negatif 1/3. Okay. Tapi tak ada masalah you boleh bagi dalam bentuk perpuluhan tak ada masalah. Okay, sini pun dah settle. Okay. N1. Okay, lengkaplah berapa markah kita untuk soalan ni? 4 markah. Okay, rasanya tak susah sangat kan soalan ni? Tak. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham dah? Dah confident untuk buat latihan lepas ni? Boleh ke? Atau nak bincang soal lagi ni? The last one. Nak bincang atau nak buat sendiri? Nombor 3. Nak buat sendiri ke? Boleh buat sendiri dah kan? Boleh tak Aisyah? Aisyah boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, kalau boleh, saya rasa orang lain pun semua akan boleh buat sebab rasanya sangat jelas sebab cikgu bincangku is very slow, one by one step by step. Kalau you follow saja, I'm sure that you will get 4 marks full. Markah penuh, 4 markah. Okay. Jadi hari ni sebenarnya kita dah bincang macam mana nak selesaikan persamaan linear serentak. Okay, untuk next class nanti adalah kita akan buat yang berbentuk kebat. Okay, jadi kat sini awak akan selesaikan soalan nombor 3 dan 5. Okay, nombor 3 dan 5 Satu yang berbentuk pecahan, nombor 5, dan satu lagi adalah yang biasa sini, you just samakan mana-mana satu. Okay, jadi ada berapa homework belaka guru muda? Cikgu bagi? 4. Yes, very good ini. Dia ada 4 soalan. Okay, so selamat mencuba. Kena buat bila? Buat selalu lepas ni lah. Okay, buat selalu lepas ni atau petang ni atau malam ni. Jangan tangguh sebab kalau you tangguh, you jadi tak ingat nak buat tu step ni. Tapi bila buat lalu, you akan rasa seronok. Sebab apa? Oh, baru belajar tadi, fresh lagi, you ingat macam mana nak selesai. Okay, so itu sajalah perkongsian kita hari ini. So cikgu harap bermanfaat. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita habis? Tak ada Okey, kalau tak ada, cikgu rasa itu sajalah perkongsian untuk hari ini. Okey, cikgu nak screenshot sebentar. Okey, boleh tak buka kamera sekejap? Cikgu nak screenshot sekejap. Macam biasa. Buka kamera sebentar. Buka video. Cikgu nak screenshot sekejap. Okey, cepat. Habis kelas dah ni? Okey, cikgu nak screenshot sebentar. Okey, Aisyah, Nurin, Nurul, yes, very good Aisyah. Yuni, very good Ayuni. Next, Fizi. Okay, good Syuhada, Haziq, Ashad. Okay, good Nurul, Nurin. Look. Kau. Okay, Ashad. Okay, buka video. Lukman seorang lagi. Apa pula tutup tu? Okay, cikgu nak screenshot mata. Okay, seorang lagi Yuni. Okay cikgu screenshot mata. Okay, so alhamdulillah kita habis kelas hari ni. Okay, so thank you for everyone. So jumpa lagi nanti dan selamat membuat latihan. Okay, nanti boleh tengok balik kat video kelas kita lah dah. Okay, kalau ada tak faham boleh tanya cikgu. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Bye. Ini baby ya. Krik.